Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi hari ini kita berada pada bahagian yang ketiga bagi standard pembelajaran 6.1.3 menentukan dan melorek rantau yang memuaskan satu ketaksamaan linear. Ia berada pada buku teks muka surat 161. Jadi kita imbas kembali simbol-simbol dan jenis garis yang perlu digunakan. Jadi kalau ada simbol calit sama dengan ini, kita guna garis padu. Kalau simbol lebih besar atau lebih kecil, kita hanya guna garis putus-putus sahaja. Jadi ini pun sama, kita ada satu garis dengan persamaan Y sama dengan MX tambah C. Yang berada di atas adalah rantau atas yang mewakili lebih besar. Yang berada di bawah adalah rantau bawah yang mewakili lebih kecil. Jadi kita terus kepada contoh 5. Ya, ada pada buku teks muka surat 162. Lorekkan rantau yang mewakili ketaksamaan yang diberikan. Okey, jadi kita tengok contoh 5A. Y lebih besar 1/3x tambah 2. Jadi dia dah bagi garis bagi persamaan ini. Jadi kita tengok sini lebih besar, dia akan guna garis putus-putus. Disebabkan dia lebih besar, dia berada di bahagian atas. Jadi kita lorekkan bahagian atas ini sahaja. Okey. Jadi untuk awak loreklah macam ini. Awak lorek macam ini. Janganlah warnakan semua macam tadi. Macam ini warna. Awak lorek saja pakai pembaris bagi cantik sikit dan lorekkan. Okey, kita tengok soalan B. Y lebih kecil atau sama dengan X tolak 2. Jadi kita tengok garis yang diberikan iaitu garis padu, solid line. Dia bukan putus-putus sebab dia ada sama dengan. Jadi lebih kecil maksud dia duduk di rantau bawah. Dia duduk di rantau bawah seperti warna kuning ini. Lorekkan warna kuning. Okey, kita pergi pada contoh C. Y lebih kecil daripada 2. Ini garis putus-putus. Lebih kecil duduk di bawah. Jadi lorekkan di bawah. Soalan D. Y lebih besar atau sama dengan negatif 2x tolak 1. Lebih besar sama dengan garis padu. Lebih besar duduk di atas garis. Jadi di sini adalah lorekkan bagi ketaksamaan pada D. Okey, kita ada soalan E. X lebih besar pada negatif 2. Ini garis putus-putus, lebih besar duduk di kanan. Y lebih besar pada negatif 3. Okey, ini garis putus-putus. Y lebih besar pada negatif 3. Jadi dia duduk di atas. Okey, selesai contoh 5. Kita pergi ke contoh 6. Ia berada pada buku teks muka surat 163. Lukis graf dan lorekkan rantau yang mewakili ketaksamaan berikut. Yang ini dia tak bagi graf. Kita kena lukis sendiri graf itu. Jadi penyelesaian dia macam biasa, dia ada beberapa langkah. Langkah yang pertama, jadikan dulu ketaksamaan ini sebagai persamaan. Y duduk di depan. Jadi kita tukar saja ketaksamaan ini jadi sama dengan. Jadi dia ada Y sama dengan 2x tambah 1. Okey, langkah kedua kita buat jadual nilai. Kita buat jadual nilai XY 01. Saya lebih suka guna 01 sebab senang untuk dikira. Jadi apabila X sama dengan 0, Y adalah 2 darab 0 tambah 1 sama dengan 1. Apabila X sama dengan 1, Y sama dengan 2 darab 1 tambah 1 sama dengan 3.
Okey. Dah selesai buat jadual nilai, kita plotkan. Macam mana? Kita plot lah 0, 1, 0, 1. Jadi di sini 0, 1, 1, 3, 1, 3 di sini. Okey. Langkah keempat, tentukan jenis garis. Jenis dia sama ada garis padu ataupun garis putus-putus. Jadi tengok di sini ada sama dengan, maka kita gunakan garis padu. Selepas kita tahu garis padu untuk dilukis, barulah kita garis dan juga lorekkan dia. Jadi ambil pembaris, gariskan dia. Dan kita tengok ni lebih kecil. Lebih kecil, dia berada di bawah garis. Bawah garis. Jadi ini adalah rantau yang mewakili ketaksamaan A. Okey. Kita pergi contoh yang kedua. Y lebih besar, X tambah 4. Sama langkah dia. Penyelesaian. Jadikan persamaan Y sama dengan X tambah 4. Langkah kedua, jadual nilai. XY 01. Gantikan nilai 04. Apabila X1, Y sama dengan 5. Okay. Langkah ketiga, kita plotkan. Okey, kita tengok 04. 04 di sini. 15. 15 di sini. Okey, langkah keempat, tentukan jenis garis. Tengok garis itu ada sama dengan? Tak ada. Jadi kita guna garis putus-putus. Dan langkah kelima, kita gariskan dia, ambil pembaris. Okey, tengok garis putus-putus. Kita lorekkan. Dia lebih besar, maksudnya dia duduk di atas pada garis itu. Jadi kawasan hijau itu adalah rantau yang mewakili ketaksamaan pada B. Okey. Kita tengok contoh yang ketiga. X tolak Y lebih besar pada 3. Penyelesaian. Langkah yang pertama, jadikan ia persamaan. Jadikan dia persamaan. Y kena duduk depan. Jadi hati-hati sikit untuk yang ini sebab dia akan melibatkan pertukaran. Kita tengok. Okey, kita tengok X tolak Y lebih besar pada 3. Jadi X, saya pindahkan Y ke belakang, jadi 3 tambah Y. Jadi selepas itu, baris yang ketiga saya pindahkan 3 ke depan, dia jadi X tolak 3 lebih besar pada Y. Selepas itu saya letak Y di depan, simbol dia terbalik. Sebab maksudnya kalau kita baca dari kanan, Y lebih kecil dari X tolak 3. Jadi saya terbalikkan. Barulah kita dapat Y sama dengan X tolak 3. Sebab apa? Ada masalah apabila kita nak tentukan rantau atas dan bawah nanti. Okey. Langkah pertama kita selesai. Kita pergi langkah 2, jadual nilai seperti biasa. 01 gantikan nilai itu 0 negatif 3, 1 negatif 2. Okey, langkah ketiga kita plotkan 0 negatif 3 di sini. 1 negatif 2 di sini. Okey, langkah 4 tentukan jenis garis. Kita tengok simbol itu garis putus-putus. Dan langkah kelima kita garis dan lorekkan. Okay, garis dan ya. Garis putus-putus, lorekkan. Nampak ini? Y lebih kecil. Kalau kita baca dari sini, kita akan buat bahagian atas. Kalau kita baca dari sini, kita akan buat bahagian atas. Tetapi sebenarnya dia lebih kecil. Dia duduk di bahagian bawah sini. Hati-hati apabila soalan seperti ini. Pastikan betul-betul confirm dahulu.
Okey. Pergi soalan seterusnya, soalan D. Negatif Y lebih kecil atau sama dengan. Okey, yang ini pun kena hati-hati. Jadikan ia persamaan. Kita tengok apabila kita pindahkan negatif ini ke belakang, kita bahagikan dia dengan negatif 1, simbol ketaksamaan itu sudah bertukar. Ini awak dah belajar semasa tingkatan 1. Okey. Jadi kita dapat persamaan Y sama dengan negatif X. Sama, buat jadual nilai. 0, 0. Tak ada masalah yang ni. 1, negatif 1. Seterusnya kita plot 0, 0. 1, negatif 1. Tentukan jenis garis. Jadi garis di sini ada sama dengan, maksudnya garis padu. Garis padu, kita garis. Ambil pembaris. Gariskan dia. Okey, selesai menggaris, kita lorekkan. Tengok, Y lebih besar daripada negatif X. Lebih besar duduk di atas. Jadi kalau kita tak hati-hati di sini, kita akan buat di bawah. Yang sebenarnya duduk di atas. Yang sebenarnya duduk di atas. Jadi hati-hati ya apabila menukar ketaksamaan itu. Hati-hati apabila menukar ketaksamaan untuk melorek rantau yang mewakili ketaksamaan. Jadi sekian dahulu untuk bahagian yang ketiga. Jangan lupa subscribe Sefakri Maths. Cikgu doakan semua berjaya. Semua berjaya. Sekian dahulu. Terima kasih.